Hai, Assalamualaikum. Welcome to Women of Words yang pastinya saya akan bersama-sama dengan selebriti wanita yang akan berkongsi pengalaman pahit manis mereka berhadapan dengan cabaran dan isu kewanitaan. Dan hari ini saya bersama dengan seorang wanita yang menjadi watak utama dalam drama Spark You. So kalau anda nak tahu, subscribe dulu YouTube channel DSC Creative Production untuk menonton Women of Words, kita wanita milenial, bukan Iron Lady tapi Stainless Steel Lady. Kalau dulu, zaman saya umur 13 tahun, saya suka sangat tengok drama Spark You. Dan hari ini, saya bersama-sama dengan Nourish Karman. So, thank you so much, NK, for being with us dalam Women of Words. Okay, so kalau saya tengok drama Spark You dulu, antara watak yang memang saya rasa one day saya nak jadi macam wanita itulah. Betapa kuatnya semangatnya, betapa cekalnya wanita ini berhadapan dengan isu-isu rumah tangga terutamanya. Dan NK sendiri, boleh tak bagi sikit some points untuk saya anak muda, anak-anak dara dekat luar sana, gadis-gadis remaja yang mungkin mengatakan, okey, aku nak cari jodoh, nak cari orang kaya lah yang berstatus supaya ada jaminan. Tapi sebenarnya tak tahu realiti perkahwinan. Oh, you rasa you muda? I pun rasa I muda. So, sama-sama lah kita kongsi tips. Yes, kita kongsi je. Sebenarnya tak ada tips apa. Hakikatnya bahawa kita kena balik kepada basic foundation kita. Basic dalam bentuk kehidupan, basic dalam bentuk agama, iaitu percaya pada Allah. Bila kita percaya pada Allah, bahawa semua yang berlaku kehendak Dia, izin Allah, dan kita tahu bahawa apa yang kita lalui adalah kerana Allah izinkannya. Jika Allah izinkannya, tidak perlulah kita mempersoalkan kenapa, apa dan sebagainya. Kekuatan tu akan terbina bila kita senantiasa self-talk dan berkomunikasi dengan Tuhan kita. Sentiasa berkomunikasi dengan Tuhan, ibadah dan Ya. sebagainya. I don't want to sound macam so religious because I berhijab dan sebagainya. Sebelum berhijab pun memang itu yang saya selalu praktikkan. Jadi hijab ni ada satu pakaian yang mungkin ada yang mempersoal, ada yang memperlekeh, ada juga yang memuji, tapi itu tidak penting bagi saya. Dah tiba masa saya berhijab, saya berhijab. Tetapi cara saya, landasan kehidupan saya, prinsip hidup saya adalah saya tidak pernah peduli apa manusia hina dan kata dan sebagainya, jika saya tahu saya tidak melanggar hukum hakam agama dan juga undang-undang. So basically at the end of the day is kita dan Tuhan kita, kita dan kehidupan kita. So 10 orang, 100 orang boleh bagi pendapat, akhirnya kita harus ada pendapat kita sendiri, harus ada keputusan kita sendiri, dan ianya berdasarkan dalam perbualan kita dengan Tuhan. Dan kita tahu siapa sebenarnya diri kita yang sebenarnya. Yes. Okay. So back to my first question tadi. Segelintir anak muda, kan, mereka nak mencari jodoh. Tapi mengatakan, okey, kita cari jodoh yang memberi jaminan lah, yang kaya, yang berstatus. Tapi mereka tidak tahu realiti perkahwinan yang sebenarnya. Kalau NK boleh share sikit, supaya kita ada persediaan. I mean in the English pun ada bercakap dalam only the dumb blonde look for the rich man. And I think even these days I think tak dumb blonde pun akan cari rich man atau rich husband. Sebenarnya kalau itu yang kita cari, dan kita akan terimalah. Rich husband bermaksud mungkin kurang beriman, kurang masa, kurang perhatian. Jadi kita kena tanya balik, apa sebenarnya kita nak dalam hidup kita? Sebenarnya kita tidak perlu cari lelaki kaya. Kita jadikan diri kita kaya. Kita yang kena kaya. So, jangan Zaman ada ni sekarang, pada orang lain. betul. Zaman sekarang kita kena ada sifat, aku nak berjaya, aku nak kaya. Jika ada yang datang dalam hidup aku, lelaki itu adalah juga kaya, berjaya, kira bonus. Tetapi jika lelaki itu mungkin gaji 1,000, tak kaya, sedang membina, why not? Jika dia seorang yang menghormati ibu bapa kita, Memberi kasih sayang, memberi kasih sayang, memberi masa, walau mungkin gaji tak banyak, tapi sering-sering mencari idea untuk membahagikan kita. Bukankah itu lebih penting? So benda-benda yang duniawi ni sebenarnya boleh cari. Benda ukhrawi ni kita kena betul-betul ada basic dalam hidup kita, dan kita kena cari pasangan yang bantu kita kepada jalan yang lebih bermanfaat. Okey, tapi untuk menjadi wanita seperti NK lah, kalau saya bagi contoh, figura seperti Nourish Karman ini, dia mempunyai satu pendirian, ada prinsip.
So macam mana nak bagi wanita ini ada prinsip, ada prinsip dalam diri, maksudnya tak mudah goyah. Bila kita kenang bahawa at the end of the day, kita ni mati, kita akan sorang-sorang dalam kubur, dan kita akan ada prinsip lah. Sebab apa? Seperti saya cakap tadi, anybody can say anything. Boleh nasihati kita, boleh bagi tahu kita what to do. At the end of the day, apa yang kita nak buat? Kita akan masuk kubur sorang-sorang. Jalan di padang mahsyar pun sorang-sorang. Bila kita ada perasaan tu, kita akan tahu, I need to live this life like I'm living alone. So I need to talk to my God because God created me. Allah yang cipta aku. Dan aku akan kembali pada Allah. Aku berdiri, aku duduk, aku menyanyi, aku berlakon, aku makan, aku buat apa. Semua kerana Allah izinkan. So I need to get back to myself and Allah. Kemudian baru benda-benda lain. So prinsip bahawa kita akan hilang kawan, kita akan hilang suami, kita akan hilang isteri, kita akan hilang sahabat. Itu kita kena tahu bahawa Allah izinkan. And it's okay because it's part of growing up. Kita ni sebenarnya kena berjalan. So in a journey tu, kita akan jumpa orang baik, orang tak baik. Yang kita ni pun belum tahu baik. Tapi kita kena carilah kebaikan. So long dia kita kena pick up lah benda-benda yang baik supaya kita pun jadi lebih baik. Tapi mungkin sebab NK ada pemikiran macam tu. Tapi okey, kalau kita tahu kan NK sendiri yang memilih untuk bercerai. Kan ada wanita yang tidak sanggup diceraikan kerana bila dah tak ada suami, tiada perlindungan, tiada jaminan dan sebagainya. So apakah ketekatan dan kekuatan yang menyebabkan NK yang berani buat keputusan ceraikan saya? Sedih bila kita tahu setengah wanita takut diceraikan, takut kehilangan suami kaya, suami begini begitu, sehingga kan jika mereka di abusive husband, abusive words, abusive physical, abusive mentally, tapi diterima juga sebab apa? Tak nak hilang ada 4 maid, rumah besar, kereta 10 biji, driver anytime. Ya, boleh pergi berfoya-foya, berjimba sebab kerana duit. Dia sanggup sampai mungkin buat perkara-perkara yang kurafat seperti jumpa bomo supaya suami dia terus kasih pada dia, kesian pada dia, sayang pada dia. I think that's really pathetic and that's really really sad. Kemiskinan yang paling kita boleh nampak adalah bila seorang wanita itu jadi macam tu. Sangat miskin. Nampak miskin, kaya daripada segi material, tapi miskin jiwa dan raga dia. So why? Sebab dia tak ada Tuhan. Dia tidak percaya pada Tuhan. Dia tidak ada diri dia. Dia tidak rasa macam, I deserve to be loved. I deserve to be loved this way. And this is not the kind of way I want. So, move on lah. Tak perlu kita benci orang. Tak perlu kita benci bekas suami ke bekas isteri kita. Kita dah tahu dah memang tak ngam lagi dah. Tidak bersepakat. Bila kahwin ke maksudnya bersepakat kan? Jadi bila kita mencari sesuatu ukhrawi, orang ni masih lagi duniawi, kita akan dipisahkan. Itu automatik janji Allah. Dan ketika NK dah melalui fasa penceraian, menerima banyak kritikan, ada orang mati kena kritikan. Tapi NK lagi orang kritik, lagi dia berani all out tu posting dalam Facebook, Instagram. Sebagai seorang selebriti, siapa yang nak jadi selebriti lah kan. Tak kisahlah nak pelakon ke penyanyi ke penyangga apa sama sekarang kan. Insta famous ke apa kan. Jangan baca negative write-ups. Kalau jangan nampak baca. terlintas, Baca, dia suka aku tu. Pasal dia sibuk pasal aku je tu. Ni mesti number one fan. Itu saya. Orang bila cakap saya, wow dia tahu banyak pasal aku ni. Really, dia sayang aku sangat ni. Dia memang number one fan ni. Kalau aku jumpa ni, aku bilang tahniah dekat dia. Sebab susah payah dia jadi cari aku punya hal. Aku sendiri pun tak tahu aku macam tu. ada orang sampai mereka cerita. Kan? Aku sendiri pun aku tak tahu aku macam tu. Aku sendiri pun tak tahu aku gini-ni. Macam, dia punya rekaan tu kan macam hebat. So, for a person to actually indulge in you, maksud dia betul-betul minat pada you. Dia suka sangat. Kalau nak cakap pasal kita, keburukan kita tu, masih dia betul-betul fokus. Dia cari ruang ini, kanan, kiri semua. I salute lah dia. Terima kasih banyak-banyak lah kerana sudi sangat ambil tahu pasal saya. Sebab saya betul-betul tak ada masa untuk diri saya sendiri. Nak melayan 8 orang anak. So, I have no time to read all these negative things about me because why? It doesn't break me. In fact, it makes me stronger. Ya, lagi orang kata, lagi kita hantam kali. Sebab dia
macam tahu dia jiran aku. Yes. Okey, tadi NK ada sebut NK mempunyai 8 orang anak. Ya. Okey, boleh share sikit tak tentang anak angkat? Seperti kita tahu NK ada anak yang sedia ada dan juga anak angkat. Ya. So apa yang menyebabkan NK ada kekuatan nak ambil anak tu untuk menjaga walaupun di satu saat yang Dalam PKP. yes, dalam PKP. Kadang-kadang kita ni lupa kita berdoa. Dalam saya jadi janda MJ4, MJ4. Okey, apa tu MJ4? mak janda 4 orang anak. Okey. Michael Jackson. So, memang suka Michael Jackson pun. You jangan cakap tak baik pasal Michael Jackson. Tapi saya tak kahwin sampai sekarang. Mak dah meninggal kan. Tak ada pengganti. Okay. So, back to that. For many years, for more than 9 years, jadi ibu ketunggal kepada 4 orang anak. Kadang-kadang kita rindu baby, kita rindu suara-suara budak-budak kecil. Dan anak-anak saya pun suruh saya kahwin lagi. Tapi saya belum bersedia sebab terlalu sibuk dengan membesarkan anak. Adakah akan? Definitely janganlah tolak jodoh. Jangan tolak, okey. Kalau orang kata InsyaAllah macam, didoakan. Norish ni tak nak kahwin lagi ke? Kau gila ke? Mestilah nak kahwin. Cuma belum masa lagi, right? So, kadang kita kena fikir balik. Apa yang kita nak dalam perkahwinan seterusnya? Perkahwinan yang dulu begitu. Perkahwinan seterusnya, saya memang menginginkan benda lain. Itu kita nanti tanya lagi lah kalau ingat. So, janda selama lebih dari 9 tahun dengan 4 orang anak, kita banyak kali doa, ambil anak angkat lah. Sebab anak saya suruh kahwin, I tak nak kahwin lagi, belum lagi. Lepas tu dia orang nak adik. Doa punya doa, Allah bagi sekelepuk 4 orang ni adik-beradik. Dah lama ibu bapa bercerai, bapa tinggalkan mereka. Itu sejarah tu saya tak pasti. Tapi yang saya pasti mereka sangat-sangat susah. Orang miskin yang memerlukan bantuan, ibu tunggal kepada 4 orang anak, menjaga ibunya juga yang dalam keadaan stroke. Jadi dia tak ada sumber pendapatan. Duduk di kampung Felda. So satu hari tu ibunya pula tertangkap kerana teraniaya berkenaan dengan dadah. So kita harus fokus kepada 4 orang anak ni yang tak ada orang nak jaga. Kalau jaga pun, kalau pergi ke pusat macam kebajikan, mungkin mereka dipisahkan. Saya fikir kalaulah saya meninggal esok, saya tak nak anak saya pun dipisahkan. Macam mana rasanya? Jadi saya hanya buat apa yang saya rasa. Kalau aku tak ada, moga Allah kirim bantuan yang luar biasa supaya 4 orang anak ni tak dipisahkan, disayang, dijaga. So saya hanya buat apa yang saya nak Allah dan manusia lain buat untuk anak saya. Jika berlaku pada saya. Mungkin bisa mati, kan? So you ask me, I also don't know where this come from. So called kekuatan ke? Ada orang cakap bodoh, kau dah janda 4 orang anak, kau ambil lagi anak. Lagi bebanan. Macam bagus kau nak ambil anak orang pula nak jaga. Engkau makan pun tak cukup. Adalah cakap-cakap macam tu tau, tapi kita suka dengar sebab macam baca komik. Kalau dengar kata-kata macam ni rasa macam seronok betul lah. Lagi orang cakap lagi seronok. Seronok sebab dia macam dia ni lupa dia cakap yang Allah tu yang mengizinkan. Kenapa Allah? Kan dia tanya, kenapa jaga? Tanyalah Allah, kau call lah Allah. Aku pun tak tahu. But all I know is that for now, saya jaga mereka. For how long? Wallahu a'lam bissawab. Sebab saya moga Allah kurniakan saya lebih kekuatan, bantuan dari mana-mana, maksudnya tu lebih bagus pekerjaan, lebih bagus bisnes untuk membesarkan 8 orang anak ini. So I don't think about what people think, but I think about what these 4 wants to be done. Dari segi perlindungan. Kadang-kadang kita fikir budak-budak ni kita bagi beras, gula, segala perbantuan yang macam tu. Tapi sebenarnya mereka nak kasih sayang. Beras gula habis. Exactly. Bukannya aku hari hari makan gula, hari makan beras dan banyak aku makan pun. But kita nak kasih sayang. Kita nak ada orang bertanya kita, are you okay? Jom makan sama. Kebersamaan tu sangat penting, kekeluargaan. Yes, kalau tengok NK dan anak-anak kebersamaan, erat tu memang saya tengok pun macam tersentuh hati. Kami makan pun di lantai. Yes. Kami makan di lantai, kami makan bersama setiap kali makan. Kami makan breakfast ke lunch ke dinner, kita makan bersama. Tapi itu disebabkan didikan kan? How you didik anak-anak supaya faham situasi krisis ibu yang dihadapi, supaya diorang faham mak sedang struggle,
mak ada anak 4 orang anak lagi. Anak-anak saya yang 4 orang yang dewasa tu, maksudnya tu, tapi taklah dewasa, 1, 17, 16 dan 9. Mungkin saya golongkan yang 3 top 3 itu sebagai anak yang besar sikit lah. Mereka sangat memahami, dan saya sebelum ambil anak angkat ini pun saya yang minta izin daripada mereka, pendapat daripada mereka, dan juga beberapa sahabat yang memang senantiasa dengan kita waktu kita susah. Okay, first sekali bila tanya anak-anak nak ambil anak angkat, apa reaksi diorang? First ayat. Mereka semua tahu berapa akaun. Semua orang akan pegang kad akaun. Saya tak pegang. Mereka tahu apa ada dalam akaun, berapa ada dalam akaun, pekerjaan apa kita buat, sama-sama kita buat sama-sama. So mereka tahu kalau saya ada apa, tak ada apa, tak pernah berbohong. Saya bukan seorang ibu yang kata, apa sayang, nak iPhone? Boleh. Lepas tu pergi belakang nangis, mana aku nak cari iPhone no. Tak ada, no, sorry . Dalam kitab tak kata mak bapak kena beli iPhone. Ataupun phone. Tak ada. Tapi kena didik agama. Kena didik bagi kebaikan duniawi dan ukhrawi semampunya. Alright. So, kalau dia nak beli handphone selama dia orang besar ni, dia orang kumpul duit, bila kita bekerja sama, dia orang simpan duit beli. Saya tak pernah belikan handphone untuk anak saya. Usaha dulu dan dapat. Yes. So, kalau dia orang nak sesuatu, itu pun dia orang kumpul duit sendiri. Lepas tu dia tanya, bunda, boleh ke beli benda ni? Okey, perlu ke benda ni? Atau ini benda perlu? This is a need or is this a want? There's a different. Want, sesuka hati. Okey, boleh. Kalau bapa engkau Maidin ke Nazar, bolehlah aku cakap kan. Tapi sekarang masalahnya bukan. Mak engkau pun bukan. So, kau fikir-fikir, nak phone untuk apa? Untuk WhatsApp, untuk ambil Instagram, social media. Kita faham. Okey, dan kita beli yang tu. Kita tunggu sale. So, buy 2, okay, 1 free, maybe. But, itu bukan sesuatu memalukan. Itu satu kebijaksanaan. Kalau kita boleh pergi grocery shopping, kita ada coupons, and kita boleh beli barang banyak, satu troli itu dengan menggunakan kupon, itu namanya bijak. Kalau orang malu, namanya bodoh. Okey, kalau tengok NK melalui pelbagai cabaran daripada perkahwinan, perceraian dan sekarang ibu tunggal kepada 8 orang anak kan, macam-macam. Yes, tapi kita nak tahu juga macam mana NK sendiri memotivasikan dalaman diri itu untuk berhadapan dengan semua cabaran, akhirnya menjadi wanita yang sangat kuat. Sekarang ini PKP semua kan, ada orang bunuh diri, yang single ke, yang kahwin ke, apa mental issue. Kau dah kenapa nak mental issue? Relax lah, kita ada satu nyawa je. PKP lah. Kalau dulu makan roti besar, hari ini kita makanlah roti sekeping. Relax je lah kan. So why must you so into melihat sesuatu yang kau hilang? Why don't you look into what you still have? Look at what you still have. Kalau kita hilang pekerjaan, tapi you ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada nafas, ada mata. 7 panca indera masih okey. Let's do something. Melihat apa yang kita ada dan bersyukur. Bersyukur. Look at what you have and make do with what you have. Make it bigger from what you have. Don't talk about benda yang kita dah hilang, yang kita tak ada, yang kita telah mungkin orang rampas ke, sama ada dari segi apa bentuk pun. Just move on. Move on. Think about, alright, I'm naughty. I've been naughty. So Allah punish kita. So, okay, let's take it. Sorry God. You punish me, you take this away from me macam tu. I really macam tu, okay. So, kita move on. Okay, what's next? Okay, betulkan balik solat kita. Betulkan balik puasa kita. Betulkan balik kita mungkin ada kita salah ke orang, kita minta maaf. Walaupun kita rasa kita tak ada salah, tapi minta maaf. Jangan rasa malu. Jangan ada ego. Hidup ni tak boleh ada ego. Bila ada ego tu yang mental. Bila cakap tentang ego tu boleh jadi satu topik sebenarnya NK. Tapi tak apa, sebab kita dah di hujung-hujung ni, mungkin NK ada pesanan akhir untuk wanita yang berstatus janda, wanita yang ibu tunggal kepada penonton kita. Sebenarnya kita tak perlu fikir sama ada kita janda, single, seorang isteri pada orang kaya ke, orang miskin. Kalau kita bernama manusia ataupun lebih hebat lagi bernama wanita, kita juga lebih hebat jika kita bernama ibu. So kita kena tahu bahawa nombor 2 yang Allah sayang selain dari Rasulullah adalah para ibu. So kita kena tahu kedudukan kita, kita kena faham tanggungjawab kita dan apa yang telah Allah nobatkan dalam diri kita. Kekuatan kita, bila kita ada itu semua, kita yakin bahawa apa pun datang kerana Allah dan apa pun pergi
kerana Allah. Jadi banyakkan self-talk dengan diri kita, dengan Quran kita, dengan Tuhan kita. So ini tidak bermaksud kita kena alim, berpurda dan sebagainya untuk melaksanakannya. So kita boleh teruskan kehidupan dengan feeling positif bahawa kalau aku kehilangan benda, kerana Allah izinkan. Kalau aku dapat benda, kerana Allah izinkan. Perbetulkan doa kita, perbetulkan hati kita. Perbetulkan doa, perbetulkan hati. Jadi thank you so much NK, dan saya rasa semua penonton yang mendengar ini mendapat intipati yang sangat ikhlas pandangan daripada NK. So thank you so much, dan kepada Damas Suites and Residential, terima kasih banyak-banyak kerana menjadi penaja untuk lokasi syuting saya bersama Norish Karaman hari ini. Dan untuk anda, jangan lupa subscribe YouTube channel DSK Creative Production, like, komen dan share, dan teruskan menyaksikan Women of Worth di YouTube channel kami. Bye! Jangan lupa subscribe di YouTube channel kami, DSK Creative Production.